padamu ya Allah, aku tinggalkan anak dan isteriku di lembah yang kering kontan, tanah yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, apatah lagi manusia, lagilah tak ada di tempat tu tuan-tuan sekalian, kering kontan, yang tidak ada mana manusia pun sanggup duduk di situ. Tapi oleh kerana Allah perintah Nabi Allah Ibrahim taat, tinggal anak dan isterinya di situ. Setelah ditinggalkan tuan-tuan, nanti kita akan sebut secara detail, ditinggal jauh, tiba-tibalah waktu tempoh yang lama, mari semula untuk sampaikan satu berita penting. Tuan-tuan bayang, tinggal anak yang ditunggu-tunggu lahirnya lama, tiba-tiba lahir dan duduk lama dengan anak, diperintah tinggal pula. Bila tinggal lama, diperintah jumpa semula untuk sampaikan satu berita yang besar. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, daripada Palestin datang semula ke Mekah untuk sampaikan satu berita besar. Berita apa tuan-tuan sekalian? Inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku wahai anak, anni azbahuka fanzur maza tara, bahawa dalam mimpiku datang berkali-kali, bahawa maka aku yakinlah itu wahyu daripada Allah. Maka yang antara isi, yang menjadi isi kandungan mimpi tersebut, Allah perintah aku sembelih kamu wahai anakku. Tuan-tuan bayang, lama tinggal, tiba-tiba mari jumpa di Mekah nak sampaikan berita kena sembelih. Kalau kita kata apa tuan-tuan? Dah lah ayah tinggal lama, ingat ke buat balik hadiah? Belik ke tuan-tuan sekalian? Balik-balik sampaikan berita nak kena sembelih. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, ayah Nabi, anak pun Nabi, Nabi Ismail jawab apa? Ya abati, wahai ayah yang ku kasih, if'al ma tu'mar, buatlah kalau ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka kamu akan dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, ini ayat agung yang menjadi sejarah besar kepada kita umat Islam, sehingga kita semua raya tiap-tiap tahun Idul Adha. Balik Id mana apa? Ada ya'udu Idun, balik, pulang. Pulang ke mana? Al-Adha, mengingati semula pengorbanan agung keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, cerita Nabi Ibrahim sahabat tahun diulang. Banyak ustaz sebut, tak apa, iza takarrara tahaqqaqa, memang sengaja Allah Ta'ala ulang 12 setahun ada 12 bulan dan peristiwa yang sama, supaya apa? Tahaqqaqa, supaya lekat dalam hati kita. Bila berulang banyak kali, lekat dalam hati. Tuan-tuan, ada orang dia marah, cakap apa bak tu le, bak korban hama lepang, dia marah cakap apa bak tu le, dia dah korban pun. Lain kalau dia masuk korban, dia kira. Nampak? Tanya mesti surah berapa ratus bagian, 600 setengah, 400 setengah sudah. Kira. Maknanya apa? Lainlah kalau dia lah yang berkorban paling baik. Mana seseorang dengan piti banyak masuk rebah 1000 sebahagian, mana siapa? Tiba-tiba dia tak berapa nak beramal. Habis dengar peringatan tak minat nak dengar. Inilah orang yang ada penyakit tapi tak pergi klinik. Inilah orang jenis ada penyakit banyak tapi sombong nak jumpa dengan doktor. Kenapa jumpa doktor? Habis piti. Ini jenis manusia ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tujuan diulang-ulang peristiwa ini, cerita ni supaya kita semua ingat dan ambil pengajaran. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bulan ni tidak ada kisah lain lah yang paling agung kecuali kisah keluarga yang paling baik atas muka dunia, iaitu keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Suaminya beriman, isterinya beriman, anaknya beriman. Jarang Nabi-Nabi diberi kesempurnaan seperti ini. Ada Nabi suami beriman, bini tak beriman. Nabi apa? Nabi Lut alaihi salam.
Nabi Lut, antara cabaran Nabi Lut, umatnya tuan-tuan sekalian, kaum Sadam, ada penyakit apa? Umat dia nombor satu sekali atas dunia, ada penyakit laki nak ke orang lelaki, dia panggil kunyit. Lelaki nak ke orang lelaki, tak kenal tengok orang puan. Nabi Lut kata, aku ada anak puan, ambil lah jadi isteri, tak boh nak sama lelaki, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, Nabi Lut kata, mu jaga-jaga, pergi mari bala daripada Allah. Dia kata, mana bala? Mana bala? Atihim, apa nama mereka sebut pada Nabi Lut alaihi salam, i'tina bi'azabillahi in kunta minas sadiqin. Mana bala? Mari lah, cakap saja wahai Lut. Ini perangai umat Nabi Lut. Jadi Allah nak turun bala, ada saksi. Dah kufur belaka. Maka Allah terpaksa turunkan 4 orang malaikat nak jadi saksi. 4 orang malaikat ni berupa, malaikat dia ada al-qudrah ala tasyakkul, boleh berupa, dia pun jadi lelaki. Dan bila malaikat, dia beza dengan jin, 2 makhluk Allah yang boleh berupa, malaikat dan jin. Jin dia boleh berupa apa saja, comel uduh boleh belaka, katok boleh, jadi ular boleh, dia tu kat limah boleh, tuan-tuan sekalian. Buniang comel, tu kat limah uduh, dua-dua boleh. Ni jin, dia boleh berupa macam-macam. Ada pun malaikat dia berupa comel saja. Maka malaikat dia berupa, dalam riwayat tak pernah berupa jadi orang puan, dia berupa jadi orang lelaki, termasuk bila bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jadi lelaki comel pula tu, umat Nabi Lut nak ke siapa? Nak ke lelaki. Ini nak cerita ni bini umat Nabi Lut alaihi salam. Dia bakar kayu api di belakang rumahnya supaya api tu menghasilkan asap, supaya asap tu naik ke awan, supaya menjadi pengumuman kepada umat kaum Sadam ketika itu, wahai kaum Sadam. Bila naik asap ni sebagai pengumuman, ni rumah aku ni ada barang baik, kata bini Nabi Lut. Apa dia barang baik? 4 orang malaikat rupanya, yang berupa jadi manusia. Akhir sekali dia serbu rumah Nabi Lut, nak rogu 4 orang lelaki ni. Jadi nak sama lelaki. Akhir sekali mereka kata, benarlah, kami jadi saksi umatmu mengamalkan amalan songsan yang dilaknat oleh Allah, turunlah bala. Ini contoh Nabi tapi isterinya kufur, Nabi Lut alaihi salam. Ada Nabi anaknya kufur, Nabi Nuh. Itulah Allah perintah buat kapal tengah kering kotang, tak ada air sikit apa, buat kapal gila apa. Tapi tuan-tuan, bila Allah perintah, Allah Maha tahu apa yang dia perintah. Maka antara orang yang lawan Nabi Nuh anaknya, sehinggalah Allah wak mari rupanya ada banjir besar, menenggelamkan seluruh makhluk yang ingkar tak mau ikut Nabi Nuh alaihi salam. Maka termasuk anaknya Nabi Nuh kata, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak yang ku kasih, mari naik dengan aku. Tak mau naik. Ini contoh ayah Nabi, anak kufur. Adapun Nabi Ibrahim, dia Nabi, isterinya salihah, mukminah, anaknya pun salih, juga Nabi Ismail alaihi salam. Batu balik kitab-kitab hadis sahih, kalau cerita keluarga, contoh suti keluarga, ada orang ayah saja, ada orang bini saja, ada orang contoh anak saja. Kalau nak ambil contoh keluarga yang paling baik, tengoklah, perhatilah, ta'ammul, perhati baik-baik lagu mana perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Baik tuan-tuan sekalian, yang pertama Nabi Ibrahim. Cuba perhati lagu mana Nabi Ibrahim yang patut kita jadikan contoh, yang Allah Ta'ala gazet dalam Quran, masuk top 5, 5 rasul paling baik, 5 manusia paling baik atas dunia, termasuk Nabi Ibrahim. Bila sebut kisah bak sabar, tak usah tunjuk contoh orang lain lah. Semua tak layak. Cerita bak sabar, jadikan saya contoh, tak layak. Tuan-tuan jadikan siapa-siapa boleh kalangan kita, tak layak. Yang paling layak jadi contoh bak sabar dalam Quran 5 orang. Fasbir kama sabara ulul azmi minkum, sabarlah kamu
sebagaimana sabarnya 5 manusia paling baik atas dunia, yang paling tinggi sabar, yang tak masuk akal sabar mereka 5 orang. Dia dipanggil ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim. Nampak? Masuk nama Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Isa, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima sebut yang kelima tapi dia nombor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu cerita siapa? Lalu tuan-tuan berasa ujian, tuan-tuan kuat dah, belek cerita 5 rasul ni. Faham? Kalau nak tahu kita ni kuatnya, miskinnya, susahnya kita, tengok orang lebih susah, baru dia mari rasa syukur. Kadang tak susah pun, cuma tak cukup. Faham? Kadang bukan susah, rasa tak cukup. Apa? Tengok hal lebih apa? Naik basikal, tengok naik motor, nak motor. Naik motor, on dekat, tengok orang naik wai suku. Walaupun bosku dah, ni tuan-tuan sekalian. Nak wai suku pula. Naik wai suku, tengok ramai orang. Mari. Hari RZ, nak RZ tak? Tengok orang naik kereta, nak kereta pula. Tengok orang naik kereta lebih besar, nak besar lagi. Tengok lepas ada kereta paling besar, nak helikopter pula. Tuan-tuan sekalian, dunia ni kalau tak syukur, tak akan pernah cukup. Boleh faham? Sebab tu Nabi dah minta banyak. Nabi minta dalam doanya cukup. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Nabi minta apa? Cukup. Jadi kalau tuan-tuan berasa berat dah ujian, balik kisah Nabi terdahulu. Ada seorang Nabi, ada seorang sahabat Nabi, antara yang awal masuk Islam. Sebelum sampai 50 orang masuk Islam, dia masuk dah. Antaranya Khabbab ibn al-Arat. Seorang sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat seorang guru Quran. Dia guru Quran kepada adik-adik Sayyidina Umar, kan? Sayyidina Umar serempuk adik dia baca Quran, siapa yang ajar? Khabbab. Jadi Khabbab ibn al-Arat pernah diuji, pernah diseksa oleh musyrikin Mekah. Tuan-tuan lagu mana penyeksaannya? Tuan-tuan sekalian, ditarik tubuhnya, disikat belakang tubuhnya dengan sikat besi, terbelah dagingnya. Tuan-tuan sekalian, tepik menolong Khabbab ibn al-Arat menahan sakit, bukan kerana buat salah, hanya kerana nak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tak tahan Khabbab, sakit ya Rasulullah. Lalu Khabbab sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Tidakkah kamu minta tolong dengan Allah? Apa kamu tak berdoa ya Rasulullah? Doamu mustajab. Sekali doa nganak orang kafir. Nabi jawab apa pada Khabbab? Innakum tastajilun. Kamu tak sabar, gaduh. Nabi dulu teruk lagi pada kamu. Nampak? Terbelah belakang. Nabi kata tak sabar lagi. Kita ada terbelah belakang? Ada? Tak ada. Tumi terbelah. Banyak jalan untuk sebelah. Ada orang suruh tak ada tekok untuk sebelah. Tak ada. Tak ada telinga kuliah tu pun dah hari. Tak payah ni. Tuan-tuan tengok orang dulu. Lalu Nabi cerita, ada Nabi yang nushiru bin nawashir, susahnya nak taat pada Allah, tapi sanggup diikat di pokok, digegaji terbelah dua. Nabi Zakaria alaihi salam. Pada hati kang lalu boleh, tapi nak seksa, gaji rak. Tuan-tuan bayang, diikat di pokok. Kerana buat apa? Nak taat perintah Allah. Ini tuan-tuan, tahap 5 orang dulu benar kasih Tuhan, sanggup berkorban. Dia kasih antara tanda 3. Yang pertama, banyak sebut min alamatil hubb, kasratuz zikri. Kalau tanda kita kasih ke orang tu banyak sebut, betul tak? Sebut orang. Kadang-kadang jadi angau, selalu sebut nama orang tu sama. Kan? Tu tumbik nama lagu orang puang. Betul tak? Ada nama lagu orang lelaki tak? Jaga nama lagu orang puang. Julia, kau Jasmita. Lagi Junaidah,
Lagi? Hamidah lagi. Habis nama bapa. Tak? Ada tak lagu? Oh, Yusuf. Tak ada maksud ni, tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, orang sebut nama kenapa? Kasih. Yang kedua tanda kasih apa dia? Ikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau mu kasih pada aku, Allah Ta'ala kata ke Nabi Muhammad, sebut pada umatmu, kalau kasih ke aku, yakni Allah, fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad. Tanda kasih, ikut. Sebab tu orang yang jadi ke orang tu, orang yang dia kasih role model, ni ikut habis. Betul tak? Minatnya David Beckham rambut cacang. Tocang, ingat 2002 habis ni ikut. Betul tak? Ingat tahun 2001 kumpulan punk, grunge, skinhead, gothic kan? Udah punk kau ang. Grunge ikut siapa? Nirvana. Siapa dia? Role model dia siapa dia? Kurt Cobain. Betul tak? Kena tahu. Dok dang lah. Ikut habis. Kurt Cobain rambut depan. Rambut seraba Dok Andi. Syed Geram kan Dok Andi. Betul tak? Kerana kasih tuan-tuan sekalian. Maka tanda kasih ikut. Yang ketiga tanda kasih boleh sanggup berkorban. Betul tak? Lautan api sanggup kuredai. Lautan api. Faham lagi? Belum nikah. Lepas nikah, bini suruh pipi lompat lokang dia pipi. Tuan-tuan sekalian, mana apa? Bila kasih sanggup berkorban. Itu tiga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Ibrahim salah satu role model, salah satu contoh. Nak tengok lagu mana orang yang benar-benar layak digelar orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata, adakah kamu ingat aku akan biar begitu je? Kamu mengaku kami beriman, sedap-sedap mengaku beriman. Ingat aku biar saja. Ingat aku akan lock saja kamu mengaku sewenang-wenangnya kamu beriman. Wa hum la yuftanun, keadaan kamu masih belum diuji. Wa laqad fatanna allazina min qablihim. Orang dulu nak tahu beriman tak beriman, wa laqad fatanna, dia guna kalimah fi'lul madhi, past tense. Uji dulu baru layak gelar orang beriman. Daripada ujian itu, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibun. Daripada ujian barulah tahu mana yang benar-benar beriman, mulutnya beriman, hati beriman, benar-benar beriman. Wala ya'lamannal kazibun, dan siapa yang mulut dia kata beriman, hakikatnya tidak beriman pada Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dia tak boleh mesti lalu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain contoh, 5 orang ni lah paling besar. Maka yang paling sesuai kita bicara bulan Zulhijjah ni, ada Nabi lain lah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia bujang, ya Allah uji dia. Hidup dia ujian, siapa mati? Hak pelik ni tuan-tuan sekalian, satu pun tak ada lulu lagi. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Saat kami uji Ibrahim alaihi salam bikalimatin, dengan kalimah jamak kalimat, dengan banyak ujian. Fa'atammahun, Ibrahim dapat luluh lalu dengan jayanya semua ujian itu. Tuan-tuan, kita cakap boleh. Saya paling takut cakap bab ujian, takut Allah uji apa yang kita tak mampu. Sebab tu kena doa sama, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dah ingat doa ni berat no tu. Baca sama kan? Amanar Rasul, antara yang terkandung dalam ayat itu, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan uji apa yang kami tidak mampu. Maka tuan-tuan rahmati Allah, jak bujang uji dah. Apa ujian Nabi Ibrahim?
Hak paling besar sekali, dia ajak orang sembah Allah, ayah dia tak beriman. Faham? Kita ajak orang mari surau, ayah kita tak hari. Contoh, kita tu iman, anak isyak dadah, ujian tak? Ujian tak? Nak ramai kita, ini ramai mulut apa, mocik bawang, mocik togeh macam-macam. Dia kata, cakap sedap, tak sekirah lah, khutbah lah, anak isyak dadah. Nampak? Orang kata, ini ujian. Tu kata orang, iman mana boleh beri begitu je. Iman tak dapat diwarisi. Betul tak? Mana boleh waris. Hari ni anak-anak, ayah nak kata dah ni, ayah waris semua iman ayah. Boleh? Mudah tuan-tuan sekalian. Tak boleh waris. Ayah beriman, kalau anak Allah tak pilih, tak pilih situ lah. Nabi Muhammad Mekah, Allah pilih kita duduk Nusantara, jenak jauh, Islam. Nabi Muhammad Rasul, pak saudara, duduk serumah, tidur sekali, Allah tak pilih, tak Islam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ayah dia tak Islam. Ujian. Dia ajak orang tinggal berhala, ayah dia kok buat berhala. Faham tak? Nak ajak lari sembah Tuhan, hak sembah di sembah sama sehar. Sehari kacau bisnes ayah. Ayah jual berhala, jual Tuhan. Murah Tuhan boleh jual gitu. Jual gitu itu hang, tuan-tuan sekalian. Ayah dia wakana Azar ya'budu wa yasna'ul asnam. Azar ayah pada Nabi Ibrahim bukan saja sembah, bahkan dia lah yang buat berhala. Ini ujian nombor 1 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengeluh tak? Tak. Nabi Ibrahim sedih tak? Tak. Nabi Ibrahim putus asa tak? Tak. Banyak ayat Quran siri-siri dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati lima ta'budis syaitan. Wahai ayah, apa sembah syaitan? Ya abati, wahai ayah yang aku kasih, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Apa sembah barang yang tak mendengar, barang yang tak melihat, mu buat dia, atau mu sembah dia pula. Kan? Ada tak orang buat kereta kau teruk, kereta kau teruk dia. Faham tak? Kau pelik tu. Faham tak? Faham? Bonok kan bunyi tu. Kata kau teruk. Dah. Ada tak orang buat kereta kau teruk dia. Pelik. Ni dia buat batu dia beli. Ni okey, dia sembuh batu tu. Cerdik ke tak cerdik? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Ibrahim kata, apa sembah barang tak dia dengar? Cakap pula boleh sembah buat apa? Tak putus asa. Akhir sekali keputusan di tangan siapa? Kita mampu usaha. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Keputusan tangan siapa? Allah. Kerja kita usaha je. Nampak? Kerja kita usaha. Yang Allah tanya esok, mu usaha kedak tu je. Allah nak tanya, mu berjaya tak buat orang jadi masuk Islam? Tu tangan Tuhan. Saya kerja jadi ustaz, jadi pendakwah, Allah tanya. Orang dah semayang muat dia, orang ni muat dia, orang buat gini muat apa? Allah tanya. Sebab tu saya tak sekadar mengajar di surau orang baik dia bagi. Bukan hendak bagi tu tak baik, tapi orang macam tuan-tuan lah bagi. Dah hendak bagi. Maka kita fikir, petang tadi kita buat serik dakwah, tengah orang ramai buat serik dakwah, tuan-tuan sekalian. Faham lagi? Selik-selik di celahnya dakwah. Tak boleh banyak sikit lah pula, asal lepas depan Tuhan muat benda. Faham? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah tak tanya hasil, Allah tanya buat ke tidak. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Allah kata apa? Keputusan Allah, ayah Nabi Ibrahim tak boleh hidayah. Tak ada siapa boleh halang. Apa kata ayah dia? La illam tantahi la arjumannak. Hei Ibrahim, kalau tak berhenti ajak aku sembah Tuhanmu, aku bunuhmu Ibrahim. Tu dia. Nampak? Nak kata apa? Allah tak buka hati, nak kata apa? Faham? Nabi Ibrahim pun tukar strategi. Kok mulut tak pakai, guna otak pula. Masuklah Makkah, ayah dia buat berhala, dia penggal habis kepala berhala. Cabut habis kepala, ditinggal berhala yang paling besar, kapak tu letak di hak paling besar. Ayah dia balik.
Man fa'ala haza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa yang buat pada Tuhan kami ni Ibrahim, habis tak ada kepala. Nampak? Komang pula kali kedua. Nampak? Tadi boleh jual, ni tak ada kepala. Nabi Ibrahim kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum haza. Bukan aku buat. Ini dalam sejarah 3 kali Nabi Ibrahim tipu. Dalam keadaan kena tipu 3 kali. Salah satu ni, siapa hak pegang kepala berhala tadi? Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim jawab? Bukan aku, nipu tu. Ni 3 kali. Dalam keadaan boleh menipu. Nabi Ibrahim kata apa? Bukan aku. Tujuan apa? Nak beri pengajaran. Bal fa'alahu kabiruhum haza. Hak buat hak besar. Tak percaya saya tengok kapok ada di dia. Kapok ada di dia. Tanya. Fas'aluh. Cuba tanya. In kanu yang tikun. Kok dia boleh cakap. Nampak? Ngaji boleh. Ni dia panggil apa? Ngaji. Dah cakap seterik dah faham. Kena buta pula tu seni cakap dengan orang ni. Dalam Quran pun kita juga banyak gaya bahasa Allah Ta'ala cakap. Tentu itu cakap banyak gaya bahasa. Ada dia kata direct, ada dia kata indirectly. Betul tak? Dia kata jangan panjat pokok kat rembah apa kita kau panjat. Dia kata jangan panjat kau tinggi. Dia kata jangan panjat mudegi ke kau tinggi. Lalah dia kata panjat nak mapuh lah. Oleh-oleh dia tu. Betul tak? Dia tuan-tuan sekalian itu dipanggil majaz. Suruh membawa makna jangan, itu dipanggil majaz. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Dah cakap ada makan, pakai otak pula. Jadi ayah Nabi Ibrahim kata ni, mu ni agak-agak lah. Mana boleh cakap kakak ni? Jadi Nabi Ibrahim kata uffil lakum. Kalau bahasa kasar lah, dapat pun cerdik kan. Kalau bahasa kasar dah bodoh kat semua. Tu makna uffil lakum. Ada apa ke semua? Tahu tak dia cakap, tahu tak dia dengar. Senyap ayah dia dah kata apa. Tuan-tuan, ayah dia tahu tak dia salah? Tahu. Tapi tahu, lagu mana pun tahu, tanpa hidayah tak ada guna. Sebab tu kita kena amal satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar tu benar. Sehat. Ramai dah orang tahu hak benar tu benar. Minta nombor 2, warzuqna tiba'ah. Izinkan aku, beri aku kekuatan ikut yang benar. Ramai orang tahu yang benar, bila ikut. Betul tak? Wa arinal batila batila. Tunjukkan aku yang salah tu salah. Ramai ada orang tahu salah tu salah. Tahu buat macam. Jadi kita minta apa? Warzuqna jitinabah. Kuatkan aku ya Allah untuk tinggal benda yang salah. Jahil ni ada 2. Jahilun mutajahilun Jahil tak tahu, mutajahil buat tak tahu. Tahu awak tak tahu. Dia tahu tak dia tak benar. Dia mampu awak dah hujah dengan Nabi Ibrahim senyap. Tapi tak ada hidayah. Kita dah habis ni. Boleh sama lah. Biaya betul. Baik. Maka jahil ada 2. Jahil tak tahu, mutajahil buat-buat tak tahu. Hak bahaya mana hak bahaya? Mutajahil. Jahil tak tahu, bila tahu berubah dia. Itu jahil. Mutajahil tahu pun tak makan macam. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, bila mati hujah orang kafir tak ada jalan lain, dia pun repot ke Namrud. Namrud tanya, aku dengar dia seorang pemuda ni lawan kita, siapa dia? Disebut dalam Quran. Allah akan dalam Quran, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Sami'na, ada kita dengar orang kampung kata ada seorang ni pada halian lawan Tuhan kita. Fatan, padahal sebut lalu Ibrahim tak apa. Tapi dalam ayat Quran, ulama sebut kalau kena ke orang muda, mesti Allah sebut pemuda. Apa makna? Allah suka highlightkan nama pemuda dalam Quran. Betul tak?
Sama macam Ashabul Kahfi. Boleh Allah Ta'ala kata innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala sengaja sebut innahum fityatun. Fityatun apa makna? Pemuda. Kata ulama, betapa pentingnya zaman muda. Nak tengok Islam gagah, orang mudanya ramai di surga bala gagah. Orang tua ramai tak pelik. Orang tua tak pelik. Nabi takjub dengan orang muda yang kuat buat amal soleh. Orang muda yang jaga perintah Allah. Dia main macam orang lain kau, tapi main bola tutup aurat. Dia main macam orang lain kau, siap boleh berlomba motor peringkat dunia. Hafiz Syahrin. Tuan-tuan kenal Hafiz Syahrin? 55 nombor. Kan? Gelarang dia pun Peskau. Kan? Hafiz Syahrin lagu mana sifat dia? Orang nombor MotoGP kan? MotoGP kan ada awet duduk tepi. Ni pandai musuh Islam nak rosok kaum umat Islam. Musuh Islam lama dah kaji. Antara perkara yang merosok kaum umat Islam, rosokkan perempuannya, rosoklah semua. Berarti awak mari iklan gigi juga puang buat gigi. Mana sabar lagi? Iklan sabun basuh ke puang, mana sabar lagi? Iklan tayar lori ke puang kau. Kenapa kaitan? Tayar lori, orang puang tepi kan dalam hati. Apa tujuan? Merosokkan hati umat Islam. Kerana punca maksiat nombor satu, tengok aurat orang puang, jahanam. Menggelakkan hati. Apa kaitan mutu orang puang? Dia kaitan. Pandai musuh Islam. Nah, Hafiz Syahrin kata apa? Saya tak ambuh. Saya nak bini saya duduk tepi. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau MotoGP, Hafiz Syahrin tepi dia orang puang pegang payung pakai tudung. Bini dia tu. Faham lagi? Tak susah pun buat yang paling baik untuk tunjuk kita taat pada Allah. Orang tua yang taat tak pelik. Hak peliknya orang tua tak taat tu pelik. Faham? Padang duk ni atas meja. Maidan macam mana? Bukan salah Maidan pada mayang-mayang pun. Siap marah tu bila Allahu Akbar, bang puluk Maidan kacau, bang puluk dia marah. Tak nak suruh bang ikut waktu mum. Jadi tuan-tuan sekalian, bukannya marah main orang muda. Nabi tak suruh buang sifat muda dia dah. Faham? Nabi bukan suruh orang muda buang sifat muda mu wahai main dah. Allah yang beri. Zalim kalau Allah suruh buang. Memang orang muda wahai main beribu sifat orang muda. Kawal ikut syariat Allah. Main bola main siapa marah. Kena Sanja Syah Medah. Tak kenal, maknanya bukan orang Terengganu. Orang Ismilang. Tak skora Terengganu hari ni siapa? Sanja Syah Medah. Nampak? Ada seorang ni Kanja, saya tak tahu. Tu kampung saya. Ni Sanja Syah Medah. Ustaz Isyamuddin cerita masa nak beli Sanja. Dia dua kelak tawa dia, kota Terengganu. Soalan pertama dia tanya, Terengganu ada masjid? Sanja tanya, Terengganu ada masjid tau. Rupanya jenis jaga sembahyang. Abang Haslan, staf BSN, orang kuat PBSNT. Baik dengan saya, dia cerita staf Sanja mayang mah tu. Sembayang jaga sungguh nombor 1. Sanja jaga sembayang. Kita penyerang kampung Taman Pemi tak sembayang. Tu pun tu si panang. Ada mayang dah perang menanang. Bukan marah main itu makna. Jadi Nabi takjub orang muda yang taat pada Allah. Jadi di highlight lah ayat ni. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada hak jenis lawan Tuhan kita seorang tu, seorang pemuda namanya Ibrahim. Maknanya disebut pemuda. Dah ada sebut apa? Allah saja. Kalau muda mesti Allah sebut dalam Quran. Nak highlight kita orang-orang muda depan saya ni, termasuklah saya muda lagi. Tuan-tuan sekalian, jagalah perintah Allah Ta'ala. Nabi takjub dengan kita. Allah janji akan lindung bawah naungan arasy Allah hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah,
7 golongan yang Allah lindung bawah naungan arasy Allah. Matahari sejekar, orang lain berpeluh sampai hidung, ada orang berpeluh terkelang sutir tubuh, dia relax sejuk, Allah lindung. Antara 7 siapa dia? Syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang rajin taat buat perintah Allah. Dia main motor macam orang kau, sampai taimbang, sampai masjid. Kalau set-set motor dok kena gabang, tak tahu kan? Kena gabang tak nak, enggak nango pun ni kena. Kalau set motor RZ ada seorang gabang namanya, pergi masjid bayang. Kau malah main motor, congek motor sampai depan masjid kau tak gitu. Gabang. Tuan-tuan sekalian, Wazi Abdul Hamid, kenal Wazi Abdul Hamid? Set sejik. Ni motor bising. Bah bitah. Bah buruk bitah. Mana bising laju dah. Jadi tuan-tuan sekalian ada mayang dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, orang muda dia macam orang kau, tapi taimbang sampai masjid. Time main tutup aurat. Orang beribu dia beribu kok, jaga batas. Tuan-tuan sekalian, hak ini pemuda begini Allah Ta'ala ta'ajub. Maka tuan-tuan perhati gemilangnya umat Islam dulu, semua muda-muda. Sultan Muhammad Al-Fatih muda ke tua? Masa zaman gemilangnya 18 umur, boleh faham? Apa nama, termasuklah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu apa kata Namrud? Sambung sudah cerita. Harriquh. Apa lagi tunggu? Ingat bakar lepo lapi, kata Namrud. Lalu ditangkap Nabi Ibrahim, dikumpul kayu api sebulan kumpul kayu api, nak bakar seorang. Tiba-tiba bila nak lepo Nabi Ibrahim, tak boleh lepo, bahannya panas. Akhir sekali dicipta lestik. Itulah sejarah lestik. Kalau kita duduk main tu, ingat orang kampung kita buat tu zaman Nabi Ibrahim. Dia letak Nabi Ibrahim yang terik ramai-ramai. Diceritalah kitab Qasasul Anbiya. Lepas peyung lepo Nabi. Ujian lagi Nabi Ibrahim. Baik, dulu ujian Allah nak uji budak api. Allah hantar siapa? Jibril mari. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alaka hajah, ada hajat tak? Nabi Ibrahim kena bakar. Kalau kita tengah kena bakar, Jibril mari. Kita minta benda kat kau, tolong Jibril, panah dah. Tuan-tuan sekalian, tak suruh ke Jibril, orang Melayu jin ni minta. Sudah, jin kata minta lah satu permintaan sebelum aku masuk dalam botol ni semula. Dia minta macam-macam. Allah uji Jibril mari. Apa Nabi Ibrahim jawab? Amma ilaika fala. Kepadamu Jibril, sikit aku dak berharap. Mu makhluk, aku makhluk. Api yang bakar aku makhluk. Makhluk tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat pada makhluk. Sikit aku tak mahu apa-apa pertolongan daripada Jibril mari. 5 paku sini, ketua segala malaikat. Bukan orang sembarang. Tetap akidah Nabi Ibrahim 100% hanya mengharap pada Allah. Kita banyak minta dengan makhluk, dengan Allah jangan. Ada masalah ngadu orang yang banyak, dengan Tuhan tak ngadu. Masalah mari pada Allah, baliklah pada Allah. Ada masalah, balik tempat asal kita. Mana tempat asal? Beratakis tak? Bukan tu. Tempat asal kita nu tanah, sembang muka atas tanah, sujud banyak-banyak, ngadu pada Allah. Biasa tak buat, jangan. Ada masalah ngadu dalam Facebook. Betul tak? Siapa orang serabut buat Facebook ni? Aku apa yang hadir, tapi kan orang ngaju pula. Duk ngadu hadir. Tuan-tuan sekalian, ngadulah masalah kepada Allah. Nangislah depan Allah Ta'ala. Allah suka. Ni faham? Lagi banyak kamu mengadu, menghina diri, lemah depan aku, lagilah Allah sayang. Ni faham? Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS tengah kena bakar, tak ada kok makhluk nanti, Allah. Amma ilallahi bala, disebut depan Jibril, adapun pada Allah, ya aku berharap pada Allah. Kata Jibril, dah doa. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali annahu ya'lamu hali. Cukuplah doaku, Allah tahu aku tengah panah. Ini kata ulama, Nabi Ibrahim je layak buat begitu.
Kerana makamnya maqamut taslim. Senang ingat Allah, susah ingat Allah. Ingat Allah maka masa dia susah, tak payah doa. Susah itulah doa ni. Faham tak? Adapun kita tak boleh. Kita kena berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Syarat nak diterima doa, Allah kata mesti berdoa. Itu nombor satu. Boleh faham? Lalu turun perintah Allah, ya nar, api yang bakar Ibrahim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk serta merta. Ada orang mati kerana panah, ada orang mati kerana sejuk, ada orang. Lalu Allah kata wa salaman, sejuk yang sejahtera macam alaikum ala Ibrahim. Tak mati sekarang. Api mati, bara padang, habis padang, raya penduduk kampung Ibrahim mati dah Ibrahim. Oleh-oleh dia nyo topik dah mati tak. Boleh faham? Allah nak tengok berubah dah hati ke makhluk, tak berubah tak kan? Allah juga luluh pula Nabi Ibrahim. Kalau nak cerita panjang ni, nak dengar ni. Kita pasal kita kat-kat lah nak pergi ke kemuncak ujian nikah. Bila menikah uji pula, tak ada anak. Orang tak ada anak dia tahu besarnya ujian tak ada anak. Ada barang kita pandai cerita kita tak digelar yang benar-benar faham kerana tak rasa. Ada barang tuan-tuan cerita saja, orang yang cerita saja tanpa dia lalui barang tu tak payah nak masuk dalam hati, betul tak? Orang dak ajar qiyamul lail cerita bab qiyamul lail dak masuk dalam hati. Orang dak jihad cerita bab jihad dak masuk dalam hati. Nampak? Ni bab apa kadang-kadang ada tok-tok guru cakap benda tu tapi masuk dalam hati bab dia beramal dengan apa yang dia cakap. Tuan guru ni Abdul Aziz cakap kadang ayat tula dia ulang, bukan dia tak tahu benda lain, dia ulang nasihat yang sama tapi lekat hati sebab dia beramal. Sebab apa lekat hati? Sebab dia beramal. Anak dia Ustaz ni Abdul cerita satu hari ayah saya menangis. Sebab apa ayah menangis? Tok Guru Aziz kata semalam tinggal qiyamul lail. Semalam tinggal, satu malam tertinggal menangis. Kita semalam pun tak buat. Betul tak? Orang sini buat lah. Kat lain, kampung bumi. Allahu Rabbi. Orang yang makan durian tiap-tiap hari, basung kebun dia, jagung kebun dia, diraut ada kat kebun dia, makan more durian. Lah kali dak gerak nak tubik dah, tulis elang siapa nak masuk kebun saya, masuklah. 24 jam bayar 1,000 saja. Kan? Malah nak tubik dah. Wah makan. Tapi kelulusan dia SLP Ada seorang lagi profesor buat tesis bab durian 6 jilid. Tapi durian suti habuk dah je makan. Jilid pertama di 24 101 Musang King Kong Gorilla. Habisnya buat tesis tuan-tuan, makan tak rajin. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak tanya bab durian ke siapa? Pak Mak hak SLP tadi ke profesor ni? Tak faham ni. Lelah aku cerita kan. Faham tak ni? Dua orang pak makan hak mau durian, kelulusan tak ada belajar. Seorang ni profesor kaji bab durian, makan tak rajin. Tuan-tuan nak tanya siapa bab durian? Pak Mak saya. Baik. Faham tu? Sebab apa? Profesor tulis tak je rasa. Di ilmu yakin ni ada berapa tahap. Yang pertama ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Yang paling tinggi haqqul yakin. Ilmu yakin tahu durian tu sedap. Ainul yakin tengok orang makan durian pasulah sedap sungguh. Kita ambil sulah makan sedap sungguh, haqqul yakin. Rasa sendiri, faham? Jadi orang yang cakap saja tak ada anak tu ujian, tak ada anak tu ujian, termasuk saya, cakap je lah boleh, sebab kita ada anak. Tapi kena bercakap lah, kena sebut juga.
Tapi yang paling rasa orang yang menikah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tak boleh anak. Kan ujian. Yang pertama ujian diri, fitrah manusia, zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, no anak. Ujian kedua ujian suami. Nampak suami tu bila boleh anak. Rasa orang puang. Yang ketiga orang luar, mak tua. Kan mak sendiri kadang-kadang jiran, mek toh, mek nu, mak ngoh, jadi mulut bawang. Kan mak cik bawang tengok. Dari muncung gitu je tu. Tok lelaki dia mandu. Cakap tuan-tuan sekalian. Tak lapik langsung depan muka je beri. Mu mandu dah kuasa depan muka je beri. Ujian Nabi Ibrahim sabar. Tak rajin mengeluk. Mulut dia hanya menyebut Rabbi habli minas salihin. Ayat Quran sebut ini doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Siapa nak anak, bacalah doa ini. Faham? Siapa yang nak anak, baca doa ini, Rabbi habli minas salihin. Tapi kalau tuan-tuan baca 100 kali, tak nikah lagi, tak nikah. Dia kena nikah dulu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, akhir sekali Siti Hajar kata, abang nikah seorang lagi lah. Kerana tak ada anak nikah seorang lagi lah. Ini sunnah Nabi Ibrahim. Jadi isteri yang tak boleh anak lagi, betul lagi nikah orang lagi. Habis payah. Payah nak ikut. Tapi ini sunnah Siti Hajar. Sebab Siti Hajar, nampak? Allah balah rezeki, dua-dua boleh anak. Bini nombor 2 nama apa? Siti Sarah. Siti Sarah mengandung, Siti Hajar mengandung. Allah beri hadiah sabar Nabi Ibrahim. Allah beri hadiah berkorban Siti Hajar untuk suaminya. Allah beri juga dia. Walaupun Ghalib kata tak beranak dah dia, mengandung tak tahan. Beranak Siti Sarah tubik Nabi Ishaq, Siti Hajar tubik Nabi Ismail. Dua beradik. Sebab tu Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi. Lalang apa nama? Susu galuh keturunan Nabi Ismail. Lahirlah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh anak, sukalah. Susah dah start, tak susah lagi. Bayang lama tunggu anak, boleh anak suka. Tu tak? Tak tengok Datuk Siti Nurhalizah. Lama mana sabar boleh anak suka. Siti Afiah. Tu tak? Datuk Siti Nurhalizah beri nama hak baik, ada makna Siti Afiah. Ni duk kampung Ulu Taki. Nama anak dak Komang. Nama ni nama canggih-canggih sikit lah. Bunga Cinta Lestari. Dia tuan-tuan sekalian, malu nak beri nama baik hak ada makna. Datuk Siti beri nama Siti Afiah. Apa makna Afiah? Yang senantiasa sihat. Beri nama anak yang ada makna. Kerana doa, panggil tu doa lebar. Ada orang beri nama anak dia Tony. Mana Tony? Igi daftar pasti. Cikgu pasti kita nama anak apa? Tony. Ayah kalau pendek, ni makna apa? Ayah walaupun pendek, dia ada hati dan hati kecil dia nak anak dia baik, tak mau jadi macam ni. Lama atau pasti dia nak ambil anak, you tunggu jauh. Malu dah kalau pendek. Dak ingat nak kalau boksi saja ambil anak. Jadi malu budak-budak pasti lah kemah mi habis doa ingat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, satu hari dia atuk anak dia, walaupun di barang-barang sikit lah, nak anak dia baik. Atau nama Tony. Ustazah kata Tony, nama banyak. Ayah dia kata Tony lah. Tony. Dah faham mana? Al-Quran Ustazah, Al-Quran dia kata. Mana pula Al-Quran? Dia kata tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tony. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tony tu. Barang-barang ayah. Tak silap saya, kamu apa mikir saya? Dia tuan-tuan dia. Alih awak. Dia tuan-tuan rahmati Allah tu lah orang Melayu kita barang-barang. Dia ambil ayat Quran ikut bahasa Melayu. Dia saya cerita ni kan, asal siapa lam yakuni, cucu mengaji wak nasi kuning. Kan? Orang zaman dulu kan, asal siapa cucu anak mengaji lam yakuni wak nasi kuning. Apa? Lam yakuni kuning. Faham? Barang. Dia tuan-tuan rahmati Allah, nyereka tuan-tuan.
Baik, habis. Itu selingan. Tak muhim dah tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, boleh anak suka askinuhunna, balik tadi. Dah nak bergembira, anakmu Ismail, binimu Siti Hajar tinggal. Allah beritahu. Kalau New York boleh tahan, Paris boleh tahan, tak usah Paris lah, Bukit Tunggal boleh tahan, Bukit Tunggal, faham? Ni tuan-tuan sekalian, disuruh tinggal biwadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tidak ada apa-apa tumbuhan, air kering kotang, tak ada sungai, tak ada laut, binatang pun tak ada, sekor habuk. Tiba-tiba nak suruh manusia duduk situ. Kalau kita mana? Kita kan banyak songeng. Betul tak? Perintah Allah banyak songeng. Kita lah banyak songeng. Allah suruh ni takwil kau ni, suruh ni takwil kau ni. Nabi Ibrahim tak banyak songeng. Perintah Allah terus persiap diri, hantar anak bini dia satu tempat lembah kering kontang yang hari ni namanya Makkah Al-Mukarramah, yang tuan-tuan dok pergi nak tahu. Dulu tak ada begitu, kering kontang. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Tempat binaan yang paling mulia, nombor satu atas dunia adalah Bakkah, menjadi petunjuk kepada orang manusia satu hari nanti. Rupanya sungguh seluruh umat Islam mengadap tempat itu, Kaabah. Binaan yang paling mulia itu jadi maksudkan Kaabah. Diberi nama apa tempat asalnya? Bakkah. Hari ini kita panggil apa? Makkah. Asal namanya Bakkah. Asal daripada perkataan apa? Buka, menangis, tangisan keluarga Nabi Ibrahim. Lepas tu pergi Mekah jangan nak suka saja. Mekah nak uji. Lepas tu kena babi piti banyak, kena wukuf, kena sa'i, kena tawaf, tanpa banyak soal. Tak boleh ubah, barang tak boleh ubah. Ibadat haji, barang qat'i tak boleh ubah. Kita kata jah kali tawaf berlatar ladang kali, tak boleh. Situlah tawaf, tak boleh ubah. Jadi tuan-tuan, bab tu orang tanya, bab apa kalau pergi Mekah nak menangis ustaz? Kerah lagu mana pun, muka bunuh lagu mana pun, pergi Mekah menangis. Sebab apa? Asal namanya Bakkah, berasal daripada kalimah bukaun, menangis. Kalau kita pergi Mekah tak menangis, mana nak kata dia? Nak kata hati kerah macam batu ke, batu kerah macam hati dia? Tuan-tuan sekalian, boleh faham? Kerah muka bunuh datuk ni, faham? Sebelah ni singa, lima nangis. Kalau tak menangis, pelangi lah tu. Jadi apa panggil tangisan menangis Siti Hajar dan Nabi Ismail. Siapa di lembah itu? Siti Hajar tanya 3 kali tadi. Buat apa tinggal? Akhir sekali soalan nombor 3 baru Nabi Ibrahim jawab. Apa Siti Hajar tanya? Allahu amaraka bihaza, yang suruh kamu tinggal kami di sini Allah ke mu saja-saja tinggal? Nabi Ibrahim jawab, Allah suruh. Barulah Siti Hajar tunduk taat. Kalau Allah tak kuat, taat. Tuan-tuan, subhanallah. Ini contoh nombor 2, isteri yang taat. Keluarga yang baik, suaminya taat, isterinya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau boleh isteri salihah, tolong jangan kufur nikmat. Faham tak? Isteri salihah, nikmat tak ada, boleh bayar tak? Tak ada piti boleh bayar. Kalau boleh isteri salihah, tolong syukur, tolong jaga baik-baik. Dia sanggup bangun awal kejut kita bangun tidur, dia sanggup basuh baju kita, dia sanggup gosok baju kita, sanggup masak, tahi anak mainan dia. Tuan-tuan sekalian, bangun malam kita anak nangis gitu ya. Bahaya anak bangun. Hidup mana? Tuan-tuan sekalian, nampak? Kita lupa Rabbang, dia peringat bang Rabbang. Bayang. Kita dah telefon mak 3 hari, bang 3 hari dah telefon mak ni, telefon isteri solehah. Boleh hak dia ni, tolong jaga.
Ni tinggal cari hak lain ni, kumpul nikmat lagi. Faham lagi? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, cara nak syukur antara kata ulama, tengok belum nak syukur pada Allah, latih dulu terima kasih pada isteri. Lagu mana cara? Jangan duk pandang benda kita beri ke dia, pandang apa dia beri ke kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Ibrahim boleh isteri Allah, tak takwil langsung. Kalau Allah beritahu, tak apa bang, tinggallah. Subhanallah. Kita nak tinggal gisur kan baru. Kan? Bukan isteri tua-tua lah kat lain. Surah apa? Kita nak ajak pergi meeting, bayar. Jenis TB pula. Pelik kata TTB, tim takut bini. Ada tuan-tuan lihat, baru pakai jubah, bini nak kata apa pun dah hang, buang mula jubah, buang, takut. Dah sanggup tuan-tuan, bini kita kena sayang, tapi tembung perintah Tuhan yang utama semayang, contohnya muduk dia, abang lagi bayang. Biar bini tahu kalau kita ni orang yang benar taat pada Allah. Biar bini tahu, bini siapa khabar kanak masa ni nak kaca lah abah duduk semayang, jangan kaca. Abang betul ni berani kaca, bagi tahu dah kita takut dia. Nampak? Anak tanya abah mana mak masa ni masa tanya lah, abah musuh lah, dengar. Bagus betul. Dia anak tanya ayah ni, ayah mu bawa ngatok ngai. Baca roh ngai, ikan ni tak boleh. Mayang dia tidur, dua-dua rugi tuan-tuan. Kalau mati situ nak jawab apa? Kau kan marah ngai, tak marah ngai ya. Ni tuan-tuan sekalian. Biar suami yang penyayang bukan adik kau bukan. Sayang, lembut, tapi ada masa tegah. Jangan ganggu abang. Kalau tiba waktu semayang jangan kacau. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau mak saya, ayah anda kita, dia ada bilik khusus, bilik khalwat dia bagi. Tutup guru pondok memang ada bilik khalwat. Dia duduk seorang. Jangan kacau. Rumah ada 6 bilik, bilik tu anak tak boleh masuk. Mak tu jangan masuk. Abah duk baca Quran, lepas subuh duk berzikir, jangan kacau ni tuan-tuan. Boleh faham jadi hajar menunjuk contoh lagu isteri yang taat pada Allah. Untung Nabi Ibrahim tinggal. Tapi menangis tak? Siti Hajar menangis tak? Nangis. Itu kata ulama, sifat yang sinonim bagi orang perempuan menangis. Dah kena tinggal tu lelaki menangis. Hati reda. Boleh. Tak boleh menangis, tak reda tu tak boleh. Nabi Ibrahim menangis tak? Tak menangis. Itu sifat orang lelaki, tak tunjuk. Rupanya setengah ulama sebut bila jauh berjalan baru Nabi Ibrahim menangis. Itu sifat orang lelaki. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah, ayah mak nak pergi Mekah, hak menangis siapa? Hak menangis siapa? Mak dengan ayah kita nak pergi Mekah kan? Siapa menangis biasa? Mak. Ayah akhirah itu. Ayah kata benda kau mak pergi Mekah, kau nak pergi mana? Oh, ayah akhirah. Lah kapal terbang kan? Mak tidur. Ayah dok nangis. Dia nangis juga, dia tak tunjuk sifat orang lelaki. Tinggal luluh pula. Luluh tu. Nabi Ibrahim siap sebut Rabbana inni askantu bi dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Allah, lihatlah ni bukti aku kasih padamu. Aku ikut taat perintahmu. Aku tinggal anak isteri aku sebagaimana yang kamu perintah. Ingat. Tuan-tuan, subhanallah. Takkan nak tinggal sejam main kuliah tak sanggup, tinggal. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tinggal. Pisah lama, turunlah perintah, sampailah kemuncak ujian. Masa dah cukup ni saya rekahkan. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Balik ayat mula-mula yang saya baca tadi. Nabi Ismail dah boleh berjalan. Masa kena tinggal tu menangis sekali, budak-budak lapar. Lihat lagu mana ciri isteri solehah. Dia serah diri pada Allah, dia berdikari tuan-tuan sekalian. Waktu isteri kena ada sifat berdikari, jangan sepenuhnya harap ke suami. Suami kena melindungi isteri, kena jaga, tapi isteri kena ada sifat berdikari. Boleh faham? Jadi Siti Hajar pun bangun cari air untuk anaknya.
berlari Safa Marwah. Safa Marwah. Sebab tu ada rukun sa'i. Betul tak? Berlari anak Safa Marwah. Ada orang tanya Ustaz, berlari anak kau mak. Berlari haji boleh. Hanya mak gesek tu pakai lomba mama. Bukan orang suruh lomba. Orang suruh berlari tu nak suruh ingat Siti Hajar berlari anak. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa Marwah tu syiar agama Allah Ta'ala. Allah nak suruh kita ingat, rindu semula apa yang bonda kita buat Siti Hajar. Dengan apa nama, kanda kita buat Nabi Ibrahim Ismail alaihi salam. Yakin pada Allah. Bila Allah Ta'ala suruh, mesti Allah tolong. Siti Hajar yakin. Kita boleh isteri kalau jenis ni, tak apa. Tapi jarang boleh gitu kan. Kita nak atur anak mak tapi bini orang. Lagi nak akan dia ni kata. Bukan orang sini lah kat lain. Faham? Anak-anak nikah ayah tu beres. Hak minta mu ni duk kuliah sekali dengan ayah mu anak-anak. Kerja pun boleh lah. Boleh lah tanggungjawab baik. Asal kota royong ada muka dia. Asal kota royong ada muka dia. Asal muka dia kota royong. Mana? Ada tuan-tuan sekalian. Ayah kata baik. Bunyi lalu dapur. Rumah. Tang. Kata kuali. Boleh dia boleh. Mak tak setuju. Hantaran aku nak 15,000. Boleh? Mak. Nampak? Jadi tuan-tuan sekalian, Siti Hajar tidak begitu. Yakin rezeki Allah SWT. Akhir sekali Allah Ta'ala punya kuasa. Allah ni tuan-tuan dia mudah ya. Aku nak tengok mu nak kedak aku, mu nak aku tolong lah. Nampak? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh nak ke aku, mudah bagi aku akan tolong dia dengan banyak cara dan banyak jalan. Subul. Kuasa Allah tembus daripada perut bumi. Air yang paling baik atas muka dunia sampai hari ini, saintis akui molekul air paling baik air Zam-Zam. Tak pernah kering sampai hari ini kita minum. Betul tak? Itu jasa Siti Hajar dan Nabi Ismail. Maka sampai waktu Allah perintah jumpa anakmu semula. Bayang anda tinggal Palestin Mekah. Mari balik, ingat nak ambil orang balik. Ingat atau kau hadiah apa? Mari balik, sampaikan berita Allah suruh sembelihmu. Subhanallah. Sikit tak tahu. Nabi Ismail Nabi juga. Nabi Ismail kata apa? Ini contoh anak pula. Ya abati if'al ma tu'mar. Kalau ni perintah Allah, buat wahai ayah, buat. Jangan tangguh. Ni perintah Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati aku orang yang sabar. Dia faham? Tuan-tuan perhati ayat Nabi Ismail panggil ayah dia, ya abati. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim cakap dengan ayah dia. Kan saya sebut ayat Nabi Ibrahim cakap dengan ayah dia. Dia sebut kenapa ke ayah dia? Ya abati. Betul tak? Nabi Ibrahim walau ayah dia kafir. Ni comel Islam. Tuan-tuan, kita kalau kafir masuk Islam, mak ayah kita kafir, hukum wajib taat buat baik ke mak ayah lagi tak bercanggah dengan syarak, dak hapus. Tetap kena buat baik. Itu makna Islam. Faham lagi? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim masa ayah dia kafir kan? Dia tetap walaupun nak nasihat ayah dia buat apa sembah berhala, buat apa sembah barang tak dengar, barang tak boleh melihat, apa yang digelar abati lima ta'budu syaitan. Kalimah ya abati. Apa ni kalimah ya abati? Dia lebih dalam daripada ya abi. Ya abi wahai ayahku, ya abati wahai ayah yang aku sayang benar. Itu ada ya abati. Tuan-tuan tengok, ulama kata di sinilah maknanya apa yang kita buat pada mak ayah, itulah anak kita balas pada kita esok. Faham? Faham tak? Hari ni yang balas adik-beradik tamu jaga mak. Ingat kita ayah kau. Hari ni 8 orang adik-beradik hak mak jaga seorang basuh berak, tuan-tuan sekalian, langsung tak rasa jijik dengan tahi kita. 8 orang dia boleh jaga. Hari ni 8 orang balah tak boleh jaga mak. Atau mak orang tu celaka punya anak. Ayah meneleh hai mata. Keringat ayah tuan-tuan sekalian. Sanggup dia kerja majlis bandaran, duduk ngetok-tok sapoh.
Orang lain tutup, dia buka hidung dia. Kalih dah dengan bau busuk. Nak tanggung 8 beradik. Besar 8 beradik. Seorang doktor, seorang cikgu, ustaz, engineer, 8-8. Baloh atau ayah orang tua. Ni selaka punya anak. Siapa kata? Bukan saya kata. Jibril kata. Rahimah anfur rajul. Selaka punya anak. Yang ayah dia hidup, mak dia panjang umur, dia sia-siakan mak dan ayah. Ingat tuan-tuan, kita pun akan jadi ayah, kita pun akan jadi mak. Betul tak? What you give, you get back. Apa yang kamu beri, kamu akan dapat balik. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak pernah mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Orang yang khianat ayah dan mak dia, boleh jadi esok anak dia balah tu sekalian. Kita minta lindung pada Allah, walaiyazbillah. Kalau dah berlaku mak tak ada ustaz, nyesalnya taubatlah. Taubatlah, insya-Allah Allah ampun. Ada pun mak ayah masih ada, gunakan peluang. Lepas kadang mak rumah ayah ni bukan jauh pun. Nama macam jauh. Kan? Pulau Tiomang, Pulau Kapal jauh. Ni Pulau Usa, Pulau Sekati. Dekat baik betul dah. Dah haji singgah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tu yang Allah bala. Apa kata Nabi Ismail? Belihlah. Mana ni lama sikit tak apa. Sikit nak habis dah ni. 2-3 bulan mari kali. Nak balik tu. Itu tuan-tuan. Nabi Ibrahim pun kata ke anak dia, "Hei Ismail, apa permintaan paling akhir ayah nak sembelih ni?" Nabi Ismail kata, "Ayah tutup mata." Kaki muka mata kan, tak dia nak tengok kaku siang. Kaki mu siang kaku lebih pada ikut perintah Tuhan. Jangan. Allah nombor 1. Subhanallah. Jangan mata. Nombor 2, tajamkan pisau, wahai ayahku, takut sakit, aku tak berjaya nak buat perintah Tuhan. Di sinilah syariat Nabi Muhammad, iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Bila nak membunuh pada orang yang layak dibunuh, bunuh dengan cara paling baik. Contoh orang yang bunuh orang lalu dijatuhi hukuman bunuh paling baik. Tak boleh kejahatan elektrik, tak boleh. Sakut tekuk dengan tali, itu bukan ajaran Islam menyeksa. Ajaran Islam pancung, kum, mati lalu. Ni faham? Wa iza zabahtum, dan bila nak sembelih menatang hak kita nak makan pun tuan-tuan, fa ahsinuz zibhah, sembelih dengan cara paling baik. Putuhkan halkum dan mari. Orang Melayu panggil orang merih. Bahasa Arabnya mari, putuh dengan cara paling cepat. Ni bukan lembu, ayam 18 kali dia garuk. Ayam tu kalau boleh cakap, aduh sakit. Tuan-tuan sekalian, nyanyi kawan tu. Lagi kita nak makan dia tu, tetap kena buat paling baik. Sekali sah kali. Lembu pun 3 kali tu banyak lah. Dia sampai 6-8 kali. La ilaha illallah. Pisau biar paling tajam. Victorino contohnya. Swiss made tuan-tuan sekalian. 2 kali rak 3 kali tu banyak. Tuan-tuan, supaya cepat matinya. Lalu Nabi Ismail kata, dah ayah nak letak dah. Nabi Ibrahim kata, mau tutup mata kau. Takut tengok pisau lagi, takut. Di sini ulama kata makruh kita sembelih lembu depan lembu lain. Dan jangan asuh depan dia, jangan sembelih depan kawan dia. Faham? Kita apa saya lembu kau orang? La ilaha illallah. Ulama ajar. Dia pergi asuh depan kawan tu, jaga mak isau. dah boleh. Faham? Lepas tu dia sembelih depan kawan hak lain. Kawan tu tengok keli jangan jauhkan sikit. Faham ni? Tak nak payah saya. Buatlah. Kena buat tu sekalian. Lepas tu sembelihlah tuan-tuan, buka mata. Wa fadainahu bidhibhin azim. Allah ganti sembelihan agung. Rupanya hak sembelih tu berdarahnya tu kambing, kibas. Anak dia mana Nabi Ismail? Dia berlari. Qad saddaqtar ru'ya. Aku bukan nak suruh sembelih sungguh pun. Mu ni Ibrahim kata Allah, uji dulu. Dia gerah ujian ni makin susah ke makin senang? Makin susah lah. Mana dia jajah satu senang,
Jajah dua kau senang. Mana ada tukar koloh. Tuan-tuan sekalian. Tingkatan 1, negatif 1 tambah negatif 2. Tingkatan 2, 1 tambah 1. Tak ada. Dia gerahnya makin naik. Makin susah. Dah dulu belaka, kemuncaknya Allah uji yang paling susah, melih anak. Ni ku nak tangan. Allah kata, bukan aku nak suruh melih sungguh. Nak uji je, mau melih sungguh. Manusia ni apa mu Ibrahim? Qad saddaqta ar-ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Kamu membenarkan firman aku walaupun benda yang tak logik langsung, mu buat macam taatnya mu padaku ya Ibrahim. Lalu digelar Nabi Ibrahim Khalilullah, orang yang paling rapat dengan Allah. Ni tuan-tuan sekalian. Maka lepas ni panglah kita apa sambung Idul Adha, nak ingat balik. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim buat ni, pandang gitu. Orang raya tak itu apa hari cuti gitu sembang hari cuti. Ada seorang mu pekor mu 3 ekor ndak macam cang. Cuma hanya naik ekor je dia tu. Dia tak sekalian tak tahu kenapa benar ya Allah Taala nak suruh kita ingat Idul Adha. Nampak? Mati tak Nabi Ismail? Dah. Orang kata jahat apa suruh bunuh anak. Jangan dengar cerita sekarang. Allah bukan suruh bunuh sungguh, nak uji taat sungguh. Allah ganti kibas. Kata setengah ulama, kibah itulah kibah yang pernah dikorbankan oleh Habil dulu, anak Nabi Adam, diangkat ke langit, diturunkan semula ketika itu. Faham? Ini tuan-tuan, itulah kisah di sebalik raya yang kita nak sambut esok lusa. Jadi kalau dak rebang, kena muhasabah lah. Maaf saya sebut kalau binti ada labang berkepuk-kepuk dak rebang, kena muhasabah. Ngiranya aku dengan Allah Ta'ala, Allah dak ajar ngira dengan aku. Tapi dak nak masuk usai malam ni sedar dah, dak tak ada orang buka dah. Tolonglah orang rebang. Gitu loh kat lagi tu dah. Dah apa suruh lambat. Tahun lepas masuk insya-Allah. Saya tutup dengan satu cerita. Baru ni viral satu cerita, seorang tukang isi minyak daripada Rohingya, tak silap. Isi minyak. Seorang driver mari, seorang lelaki bawa kereta besar lah mari parking isi minyak. Dia pun tanya hak tukang isi minyak ni, nama apa? Kan kita ada kaji ni ramah kan, bagi tanya, cakap bagus, perangai ni bagus. Dia kata nama apa? Hak tukang isi minyak ni kata nama saya Ibrahim. Kan, stay gitu kan Rohingya? Ke tak gitu? Kalau kita mari mana dia? Mana mari? Rohingya tentu sudah. Dia kata apa? Nama saya Ibrahim. Tukang isi minyak dia kata, oh comel nama. Dia kata, ya, saya lahir Idul Adha, sebab tu mak saya beri nama Ibrahim. Dia pun tanya driver ni, hak bawa kereta besar dia lah. Tahun ni tuan dah masuk korban ke? Saya dah masuk. Dan Ibrahim masuk, saya masuk. Nampak? Saya masuk, tiap-tiap tahun saya masuk. Dah piti cukup. Kalau ikut cukup, dah cukup. Gaji saya 900 saja. Atau kapung habis. Nampak? Habis. Tapi saya simpan sikit-sikit tiap-tiap tahun, kerana saya sayang Nabi Ibrahim, saya sayang Nabi Muhammad, saya sayang pada Allah. Nangis kan waktu tuan-tuan sekalian. Mana apa? Dia tuan-tuan, dan sayang ni susah lagu mana pun sanggup. Jadi tuan-tuan kena muhasabah lah. Jadi akan datang, dia tak mampu tak apa. Ada apa saya nak ingat ada apa, ada apa. PPT pelambau. Sebab orang 8 kali tahu. Tak ada habis bunga tu kodok. Faham tak ni? Tukar semua tuan-tuan sekalian. Bosan tengok color ni hijau, cak lagu. Tu bosan, cak lagu dah. Tak mengira langsung. Tapi dengan Allah Ta'ala ngira. Jizo, berapa tahun ni abang apa? Surah ni dia buat sebagai 600. Dia kata 400 dah tahu lagi. Kerku pahit tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah padalah tu malam ni. Kerana saya tak ada beri tajuk, Jizo tak beri tajuk kan. Jadi saya ngomong dah benda tu. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan saya dapat manfaat, tuan-tuan pun dapat manfaat. Tak banyak pun sikit mudah-mudahan. Sekadar itu saya mohon maaf jika masa panjang. Malam ni lah catat sejarah kuliah pada lalu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diampun dosa oleh Allah. Sepanjang kita berada dalam surau ni,
dan diberkati kehidupan kita semua, amin ya rabbal alamin. Masyuki dia mari tak? Sehari tu tuan-tuan buka pintu ada tak? Sahabat saya bawa barang jualan ada tak? Ada jualan? Ada tak? Ada. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, di luar sana tuan-tuan boleh singgah ke meja jualan. Di meja tu ada kupon, kupon Ma'had Baitur Rahman, yang kami sedang menunggu masa untuk banner dah tanah dah selesai, dah tambung, dah rolling, tunggu masa nak tunggu tarikh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pecah tanah saja. Jadi bajetnya baru ni kita LLA ahli lembaga pengarah dah meeting dengan kita punya arkitek. Dia petang kemungkinan lebih kurang 3 juta pasal tamu, keseluruhannya 6 juta. Maaf, tapi tuan-tuan rahmati Allah, kita buat tapi pintarlah lebih kurang, insyaAllah Ma'had Baitur Rahman. Jadi ada kupon di belakang. Kemudian sekeliling kupon tu ada barang jualan. Barang jualan ni sebahagian hasilnya masuk ke Baitur Rahman Center di Sekati. Ma'had di Bangudanah. Baitur Rahman Center ni pusat Fardu Ain, mengaji orang tua, pengajian kita, tiap-tiap hari kecuali hari Rabu dan Jumaat saja tidak ada pengajian. Maka gaji saya bayar pada guru tiap-tiap hari kami 6 orang, 7 orang guru. Hasil daripada yuran semua sedikit, kalau kita cari sikit-sikit, kemudian ada hasil jualan semua sedikit, sumbangan orang ramai sikit-sikit, alhamdulillah. Jadi kalau ada di kalangan tuan-tuan yang pernah bantu, saya doa panjang umur, murah rezeki, Allah Ta'ala angkat segala masalah dan dimudahkan urusan, insyaAllah. Jadi segala hasil jualan tu ada hak masuk ke tukang modal, ada hak masuk ke tukang jaga, dan sebahagiannya masuk ke Baitur Rahman Center. Ada jodoh yang Belanda ni kena terang, jodoh yang Belanda buah sungguh, manisnya bukan gula, stevia. Ada 50 buah daripada Mesir kita perah sendiri, manisnya bukan gula, juga stevia. Kemudian ada yang paling baru saya bawa pada ni, minta maaf saya sebut sikit. Saya tolong sahabat saya Pius Said, kalau tuan-tuan kenal, pencetus rumah Said, juara pencetus rumah musim ketiga. Dia ada Baitul Diyak, Ma'had Baitul Diyak. Dia buat satu produk koko tin. Tak tahulah mana ni ada banyak ke tak. Kalau ada adalah, tak ada semula. Koko tin, koko campur buah tin. Orang tanya khasiat apa? Khasiat yang paling pasti insya-Allah. Taubat, tak nak sikit. Bila minum ialah dahaga. Yang kedua tu cari tinggilah, yang pasti sedap. Kemudian ada koko tama, ada kopi, ada betul sauda, apa lagi? Ada kalau orang sini tak beli lagi, CD mengaji bacaan saya juzuk amma ada, CD zikir saya pun ada, dan lain-lain tuan-tuan tengok dah sendiri insya-Allah. Yang baik pada Allah yang kuat daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.